السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-164 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa Allah memberitahu tentang penduduk kampung Ailah, iaitu kampung yang Allah Subhanahu wa taala uji penduduknya dalam kalangan Yahudi tentang larangan menangkap ikan pada hari Sabtu, dan hari Sabtu itulah ikan begitu banyak yang muncul di permukaan dan menyebabkan mereka ada dalam kalangan mereka yang melakukan larangan Allah itu. Allah menyatakan terdapat tiga kumpulan dalam kalangan penduduk kampung Ailah itu. Yang pertama, kumpulan yang melakukan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan hilah, melakukan tipu daya untuk membolehkan mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan sekumpulan lagi, kumpulan yang tidak, ataupun kumpulan yang tidak melakukan kejahatan itu, bahkan kumpulan yang menasihati kumpulan yang pertama. Ada kumpulan yang ketiga ialah kumpulan yang berdiam diri dan tidak pula melakukan perbuatan keji tersebut, tetapi tidak melarang kumpulan yang pertama. Maka kumpulan yang ketiga inilah yang menyatakan kepada kumpulan yang kedua, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Mengapa kamu bersusah payah melarang kumpulan yang pertama itu, yang kamu tahu bahawa mereka akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kamu tahu mereka akan ditimpakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada faedah dalam kamu melarang mereka untuk melakukan hal yang demikian. Qalu ma'dziratan ila rabbikum, berkata golongan yang melarang itu, iaitu kumpulan yang pertama, sesungguhnya kami menasihati mereka agar kami mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kami mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, iaitu mencegah mereka daripada melakukan kejahatan tersebut. Wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan mereka bertakwa, iaitu mudah-mudahan mereka berpaling ataupun meninggalkan perbuatan jenayah mereka itu. Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa mudah-mudahan mereka, itu golongan yang pertama itu, bertakwa kepada Allah dan kembali kepada ketaatan dan bertaubat daripada maksiat tersebut, di atas iaitu maksiat melakukan pencerobohan atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-165. Allah berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Yang bermaksud, maka ketika mereka melupakan atau tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu
Dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab siksa yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka setelah golongan yang pertama itu tidak memperdulikan nasihat yang disampaikan oleh golongan yang kedua, tidak memperdulikan peringatan agar mereka meninggalkan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala itu, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan golongan yang berdakwah, golongan yang melakukan an-nahyu 'anil munkar, golongan yang menasihati dan berdakwah kepada kumpulan yang pertama. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami yakni Allah menghukum orang-orang yang zalim, iaitu kumpulan yang pertama, bi'adzabin ba'is, dengan azab yang pedih, iaitu golongan yang melakukan kemungkaran itu, bima kanu yafsuqun, disebabkan kefasikan yang mereka lakukan, disebabkan keingkaran yang mereka lakukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak untuk mendapat hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 166 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka berlaku sombong, takabbur, yang tidak mengambil indah kepada apa yang telah dilarang mereka melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Bermaksud setelah kumpulan yang pertama tadi terus-menerus melakukan maksiat, bahkan dengan penuh takabbur melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah juga dinasihati oleh kumpulan yang kedua. Qulna lahum, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu semua kera-kera yang hina. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala menukarkan mereka kepada kera, bahkan kepada babi seperti dalam ayat yang lain. Bermaksud mereka telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Kemudian mereka tidak mempedulikan atau terus-menerus dalam keadaan keingkaran itu, Allah tukar mereka menjadi kera-kera dan khinzir. Maka kesimpulannya, penduduk kampung Ailah telah terbagi kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan yang mengingkari perintah Allah dan melakukan apa yang Allah larang, lalu mereka ditimpa azab dan ditukarkan menjadi binatang. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang berdakwah, yang melarang, yang melakukan nahy anil munkar terhadap kumpulan yang pertama, lalu Allah selamatkan mereka daripada ditimpa azab. Dan kumpulan yang ketiga pula ialah kumpulan yang tidak melakukan an-nahy anil munkar, bahkan kumpulan yang menegur pula kumpulan yang kedua dalam dakwah mereka. Maka Al-Quran telah tidak menyatakan apakah nasib kumpulan yang ketiga ini. Walau bagaimanapun Ibn Abbas menyatakan bahawa aku tidak tahu apakah yang berlaku terhadap kumpulan yang ketiga, adakah mereka selamat ataupun sebaliknya. Maka kata Ikrimah, aku sentiasa bersama dengan Ibn Abbas sehingga aku mengetahui tentang mereka bahawa kumpulan ketiga itu selamat kerana mereka adalah kumpulan yang benci terhadap perbuatan kumpulan pertama. Namun begitu, terdapat beberapa pandangan ulama dalam hal ini. Adapun yang rajih ialah diserahkan sahaja keadaan kumpulan yang ketiga ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tiada nas yang sarih yang menyatakan tentang nasib mereka. Ayat seterusnya, ayat yang ke-167, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Beringatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu memberitahu bahawa sungguhnya ia akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu terus-menerus hingga hari kiamat kaum-kaum yang akan menimpakan mereka dengan azab sengsara yang seburuk-buruknya disebabkan kejahatan dan kekufuran mereka. Sungguhnya Tuhanmu amat cepat azab siksanya, dan sungguhnya dia juga maha pengampun lagi maha mengasihani. Muslim-muslim yang dirahmati Allah, Allah menyatakan dalam ayat ini dan memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kamu wahai Muhammad, tatkala Tuhanmu memberitahu tentang ketetapannya bahawa sehingga ke hari kiamat golongan Yahudi itu akan sentiasa ada kaum yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan untuk menindas mereka, untuk menyakiti mereka sebagai suatu hukuman Allah di atas tindak tanduk mereka dan perangai mereka yang suka melakukan hilah sehingga menghalalkan perkara-perkara yang haram.
Sepanjang sejarah kita melihat ketetapan Allah Ta'ala ini, bagaimana Allah menghantar kepada mereka, itu golongan Yahudi, raja yang zalim seperti Bukhtan Nasar, yang membunuh mereka dan menahan mereka, menawan mereka. Juga Allah Ta'ala menghantar mereka golongan Nasara yang telah menghina dan merendahkan mereka, lalu mengambil jizyah ataupun cukai daripada mereka. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghantar mereka umat Islam dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyucikan bumi ini daripada kejahatan dan kedegilan mereka dan mengusir mereka keluar daripada semenanjung tanah Arab. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah menghantar mereka diktator Jerman iaitu Hitler, yang kita dapat dalam sejarah dengan peristiwa Holocaust yang hampir-hampir sahaja dikatakan memusnahkan dan menyebabkan pupusnya bangsa Yahudi di atas muka bumi ini. Dan insya-Allah akan berlaku peperangan di antara umat Islam yang akan membunuh golongan Yahudi sebelum berlakunya hari kiamat yang pastinya diberi kemenangan oleh Allah ke atas golongan ataupun ke atas umat Islam insya-Allah taala. Inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Taala itu amat segera balasannya kepada orang yang mengingkarinya, dan Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang yang bertaubat dan mentaatinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat 168 pula. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Yang bermaksud, dan kami pecah-pecahkan mereka iaitu kaum Yahudi itu berpuak-puak yang bertaburan di merata-rata dunia ini. Di antara mereka ada yang saleh dan di antaranya juga yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala bencana yang buruk supaya mereka kembali yakni bertaubat. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah menyatakan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan golongan Yahudi ini terpisah-pisah, berpecah-pecah di merata ceruk rantau di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan mereka terdiri daripada pelbagai puak. Di setiap tempat ataupun di mana-mana tempat yang mereka diami ada yang kumpulan dalam kalangan mereka. Bermaksud mereka tidak ada suatu tempat yang khusus sehingga memungkinkan mereka beroleh kekuatan. Dan apa yang kita lihat pada hari ini di Palestin, perkumpulan mereka di sana, tidaklah mereka berada di situ melainkan untuk memenuhi ketentuan Allah pada hari kiamat, yang mereka akhirnya akan dibunuh dan disembelih oleh umat Islam insya-Allah, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang berbunyi, la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, hingga ke akhir hadis yang berbunyi yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat sehingga orang-orang Islam memerangi golongan Yahudi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah nyatakan minhumus salihun wa minhum duna dhalik. Terdapat dalam kalangan mereka orang yang beriman tetapi sangat sedikit, sangat minoriti. Wa minhum duna dhalik, akan tetapi yang ramai, yang majoritinya ialah yang tidak saleh sama sekali, yang melakukan kekufuran dan kefasikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami Allah menguji mereka dengan nikmat yang banyak, juga dengan azab yang pedih, dengan penderitaan dan juga dengan kelapangan hidup. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali daripada kekufuran dan maksiat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 169 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Bermaksud, maka mereka kemudiannya digantikan oleh keturunan-keturunan yang jahat yang mewarisi kitab Taurah. Mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini sambil berkata akan diampunkan kelak dosa kami. Padahal jika datang kepada mereka kebendaan yang hina seperti itu, mereka akan mengambilnya lagi. Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka di dalam kitab Taurah bahawa mereka tidak memperkatakan terhadap Allah melainkan yang benar, dan mereka pula telah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya,
dan juga mereka mengetahui bahawa negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mahu mengerti? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan lagi tentang apa yang bakal berlaku, iaitu generasi Yahudi yang ada pada zaman dahulu akan diwarisi oleh generasi demi generasi selepas mereka yang mempunyai perangai yang sama, iaitu tidak ada kebaikan pada mereka. Yang mana mereka mewarisi Alkitab, iaitu Taurah, daripada datuk nenek moyang mereka. Namun apa yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka yang mengutamakan habuan dunia yang hina daripada perkara-perkara akhirat. Mereka mengutamakan keduniaan tanpa mengira halal dan haram, dan mereka mengatakan bahawa tindakan mereka itu adalah kerana mereka penuh yakin bahawa Allah akan mengampunkan mereka. Dan ini merupakan suatu dakwaan atas nama Allah, dakwaan dusta mereka di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhuh, dan apabila datang kepada mereka, dibawakan kepada mereka kebendaan keduniaan, mereka tidak peduli, mereka akan ambil tanpa mempedulikan halal dan haram, sedangkan mereka terus-menerus dalam keadaan berdosa. Sedangkan perkara itu Allah menyatakan, alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allah illa al-haq wa darasu ma fi. Maka dipersoalkan tindakan mereka itu kerana semua itu tidak ada dalam perjanjian di antara mereka dengan Allah, iaitu di dalam kitab At-Taurah, bahawa mereka tidak sepatutnya berkata sesuatu yang tidak benar tentang Allah, melainkan menyatakan yang hak sahaja. Sedangkan mereka juga faham isi kandungan At-Taurah. Maka sesungguhnya Allah menyatakan kehidupan akhirat itu hanyalah untuk orang yang bertakwa. Dan tidakkah kamu ingin berfikir? Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.